Okey, hari ini kita akan sambung. Masih berada di dalam eksekutif. Okey, badan eksekutif yang pertama akan diketuai oleh seorang presiden sebagai ketua eksekutif. Macam kat Malaysia, badan eksekutif ketuanya ialah Perdana Menteri yang akan dibantu kabinet atau menteri-menterinya, betul? Amerika Syarikat pun sama. Okey, mereka ada kabinet. Tetapi kita lihat, kabinet di Amerika Syarikat ini tidak mempunyai banyak kuasa. Dia tak memiliki banyak kuasa. Okey, sebab dia kuasa berada di tangan Kongres. Kongres yang lebih banyak kuasa. Presiden sebagai ketua kabinet, walaupun presiden mempunyai kuasa veto, okey, cikgu dah terangkan dalam kelas yang lepas, kuasa veto ialah kuasa apa? Kuasa pembatal, iaitu Kongres buat sesuatu keputusan, presiden boleh batalkan keputusan tersebut. Kalau Kongres mau teruskan juga, apa yang dia perlu buat? Dia perlu dapatkan sokongan 2/3 undi daripada Kongres. Okey, membatalkan undang-undang yang telah diluluskan oleh Kongres, tetapi dengan undi 2/3 Kongres akan menguatkuasakan juga atau mengatasi kuasa veto yang ada pada presiden. Dalam arti kata yang lain, apa dia? Kuasa Kongres juga meluas. Boleh faham? Kalau presiden batal, saya boleh teruskan juga. Kongres, ahli-ahli Kongres dia akan cuba melobi, mendapatkan sokongan 2/3 dan mereka boleh batalkan keputusan presiden. Boleh faham? Boleh? Okey. Seterusnya, selain daripada itu, sekarang rasanya kita sedang masuk ke badan perundangan. Okey, kamu masuk ke badan perundangan sekarang. Jadi apa yang penting, kabinet tak banyak kuasa, itu saja. Okey, badan eksekutif dah settle, dah habis dalam sistem pemerintahan di Amerika Syarikat. Boleh ikut? Okey, kita terus. Okey, kita teruskan kepada Kongres. Kongres mempunyai kuasa pendakwaan terhadap sesiapa sahaja pemimpin yang bersalah, termasuk presiden sendiri. Ini bidang kuasa yang pertama. Cikgu dah bagi tahu Kongres ni terdiri daripada Dewan apa? Dewan Perwakilan dan Dewan Senat. Dewan Perwakilan ahlinya dipilih melalui pilihan raya mengikut jumlah penduduk di sesebuah negeri. Dewan Senat, 2 orang wakil daripada setiap negeri. Amerika Syarikat mempunyai berapa negeri? 50. Jadi anggota Dewan Senat ialah 100 orang. Boleh faham? Okey, sekarang kita lihat bidang kuasa dia. Sebab apa yang kamu tengok di sini, bahan dia tak teratur. Kita kena susun balik. Okey, mungkin dalam kelas yang akan datang tahun depan dia akan lebih baik sedikit lah. Sebab cikgu ambil, cikgu tak tapis dan sebagainya. Okey. Okey, kita teruskan. Kongres mempunyai kuasa pendakwaan. Dia boleh mendakwa kalau ada ahli-ahli badan eksekutif, termasuk ahli kabinet ataupun presiden, dia buat satu salah laku ataupun dia buat sesuatu di luar bidang kuasa mereka, ahli Kongres boleh mendakwa mereka. Okey, yang merah ni tak boleh diambil sebagai contoh sebabnya di luar daripada skop waktu yang kamu nak. Yang ni iaitu skop kamu terbatas sehingga tahun 1800. Tapi untuk
pengetahuan kamu, Presiden Andrew Johnson pernah didakwa oleh Dewan Perwakilan kerana beliau telah bekerjasama dengan bekas kaki tangan negeri-negeri bagi kepentingan politiknya. Bila disabitkan, dia sudah menyeleweng, didakwa. Lepas tu Presiden Nixon. Okey. Ahli-ahli Kongres diberikan kebebasan untuk mengemukakan sebarang kenyataan dalam perbahasan yang diadakan. Maksudnya mereka ada kebebasan keluarkan apa jua statement. Okey. Presiden buat macam ni salah, presiden yang ni salah, ataupun dasar ini tak betul, mereka boleh bentangkan. Mereka tidak boleh ditangkap kecuali kenyataan mereka boleh mengancam keamanan dan keselamatan negara. Maksudnya apa jua yang mereka cakap, mereka ada kekebalan. Ada tak kat Malaysia macam tu? Kenapa tak ada? Kalau kamu tengok dalam perbahasan parlimen, menteri tak kira lah dari pihak kerajaan ataupun dari pembangkang dalam parlimen, dia cakap macam tu. Lepas tu Kit-Siang keluar, kalau berani minta dia cakap di luar dewan, dia akan kata, pernah kan? Rafidah Aziz pun pernah kata, kalau berani cakap kat luar dewan, tapi kat luar dewan dia patahkan cakap, sebab bila cakap dalam dewan kamu tak boleh saman, tapi di luar dewan kamu cakap, kamu boleh saman dia. Ada kekebalan. Tetapi kekebalan itu terbatas juga, melainkan kalau ada unsur-unsur yang menggugat institusi beraja, mengasut, okey, boleh didakwa walaupun kamu cakap di dalam dewan. Okey. Meskipun demikian, Mahkamah Agung mempunyai kuasa untuk menyoal Kongres atas dakwaan menerima rasuah ataupun terlibat dalam penyelewengan semasa pilihan raya. Kongres juga mempunyai kuasa untuk menyingkirkan ahli Kongres jika tindakan ahli itu kurang berdisiplin dan meragukan. Ini boleh dilakukan dengan mendapat undi majoriti 2/3 daripada Kongres. Siapa tak faham? Siapa tak faham? Bahagian mana? Okey. Maksudnya, kita ada ahli Kongres, betul? Okey, ahli Kongres tu, contohnya kamu semua ahli Kongres di sinilah contoh. Okey, kamu semua sedang berada dalam Kongres, kamu semua ahli Kongres. Tiba-tiba ada salah seorang daripada ahli Kongres ni, dia dah menang pilihan raya tapi tak nak datang. Tanya kat mana? Kat Miami, kat Hawaii dan macam tu saja. Contohnya, dia tak datang. Okey, kita ambil seorang sebagai contoh. Siapa yang sesuai untuk yang kerap tak datang? Kita ambillah contoh Faika Atira. Siapa dia? Siapa dia? Bangun kejap. Okey. Yang ni. Kerap tak melibatkan diri dalam perbahasan, tak datang, kerap bercuti macam tu sajalah. Padahal rakyat melantik dia untuk mewakili mereka, betul? Okey. Kalau kat Malaysia, siapa yang akan singkir dia? Kamu dah belajar pengajian am? Dewan-dewan dah? Seorang ahli parlimen boleh dilucutkan keahlian sekiranya dia tidak hadir ke persidangan selama berapa kali? Rasanya 6 bulan kot. Betul? Cikgu tak tahulah pengajian kamu macam mana. Okey, siapa yang buat keputusan speaker? Okey, tak perlu dapat sokongan kamu. Padahal yang sama juga, ada setengah benda kita kena off record. Kamu duduk dulu. Okey, kat Amerika Syarikat, kalau nak singkir,
ahli Kongres dia perlu bagi sokongan majoriti 2/3. Kalau majoriti sokong pun dia tak boleh disingkir. Boleh faham? Jadi 2/3 kena sokong untuk menyingkirkan dia, kemudian boleh dilucutkan sebagai senator. Boleh faham? Okey? Dapat? Duduk? Dapat? Siapa sebelah kamu, Ainon? Dapat? Dapat dah? Okey. Jadi Kongres boleh lucutkan bidang kuasa yang pertama, dia boleh dakwah, yang kedua dia boleh lucutkan ahli Kongres lain kalau berlaku salah laku ataupun tindakan atau sikap yang tak betul, okey, dengan sokongan. Jadi boleh tak kamu tiba-tiba sebab ada kebebasan berpakaian, ahli Kongres tu pakai jeans ke shorts ke dia masuk? Boleh. Dia nak pakai bebas boleh, tak jadi masalah. Tetapi kalau dia buat sesuatu di luar daripada kebiasaan, kita panggil convention dalam istilah ni. Convention bukan bertulis tetapi kamu takkan langgar. Boleh faham? Okey. Kalau kamu masuk kelas contohnya, kamu akan bangun, ucapkan selamat pagi dan sebagainya, betul? Kalau tak buat macam tu boleh buang sekolah tak? Boleh dikenakan tindakan tata tertib tak? Tak. Tetapi kamu tahu kadang-kadang tak buat kena marah, betul? Dia dah jadi kebiasaan. Tak bertulis tetapi. Jadi kalau ahli Kongres tu, dia datang berpakaian macam tu, majoriti dah tak boleh terima budaya dia. Mereka boleh keluarkan usul dan singkir. Boleh faham? Jelas? Jadi kamu terikat. Kamu tak bebas. Okey? Katakan tiba-tiba ada yang nak lucutkan dia. Ada nak lucutkan dia, kemukakan usul, tapi bukan sebab tak datang lah, ada sebab lain. Mahkamah Agung akan perhatikan perkembangan Kongres. Dia akan tengok kenapa dia beria-ria sangat nak lucutkan dia. Ada kepentingan lain, ada agenda lain. Mahkamah Agung boleh panggil kamu, menyoal kamu. Okey, maksudnya tindakan-tindakan atau perkembangan dalam Kongres juga berada di bawah pemantauan Mahkamah Agung. Dia tengok ahli Kongres ni rapat dengan siapa, ahli perniagaan mana dan sebagainya. Semua tu mereka akan pantau. Boleh faham? Jadi tak ada kebebasan mutlak kepada Presiden maupun ahli Kongres. Okey, semua terikat. Okey. Kongres adalah sama seperti badan perundangan di Malaysia, iaitu okey, ini bidang kuasa yang ketiga, membuat undang-undang. Okey. Tetapi ada beza dengan Malaysia. Yang ini untuk pengetahuan kamu saja. Iaitu kat Malaysia dia berdasarkan parti, betul? Kalau BN memerintah, presiden dia mesti daripada Perdana Menteri mesti BN. Kalau di sini PKR memerintah, Perdana Menteri mesti daripada PKR. Tapi kalau kat US, kadang-kadang apa yang akan berlaku, Kongres lain. Kongres tak berdasarkan parti. Kalau dia nak tanding, dia akan yang ni. Tapi biasanya mereka mempunyai aliran politik, sama ada Demokrat atau Republican. Tetapi untuk presiden lain, sebab dia ada pilihan raya lain. Yang ni lain. Tempoh masa pilihan raya pun tak sama. Boleh faham? Jadi undang-undang yang diluluskan ini lebih kepada kepentingan negara. Okey. Sebab mahkamah masih lagi memantau, media memantau. Okey. Kongres adalah sama seperti badan perundangan dan NSA. Walaupun presiden merupakan ketua perundangan, tetapi Kongres mempunyai kuasa untuk menolak ataupun menerima sebarang cadangan yang dibawa oleh presiden. Jadi apa yang kita tahu di sini, ketua badan perundangan ialah presiden, tetapi dia tak ada kuasa yang banyak lah. Okey.
semua kuasa dipusatkan di tangan Kongres. Ini berdasarkan Perlembagaan Amerika Syarikat yang menyatakan. Jadi, yang ini sangat penting. Semua kuasa yang berada adalah di tangan Kongres. Okay. Legislative power herein granted shall be vested in Kongres. Vested berpusat. Yang diberi mestilah berpusat kepada Kongres. Okay. Legislatif ialah perundangan. Semua kuasa perundangan, dasar sesebuah negara, buat undang-undang, segala-galanya semuanya mesti berpusat kepada Kongres. Okey. Malaysia sama tak? Siapa yang buat undang-undang kat Malaysia? Parlimen, badan perundangan, betul. Tetapi, untuk pengetahuan kamu, undang-undang atau peraturan kecil diberi kuasa kepada menteri-menteri atau kementerian-kementerian buat setengah undang. Tiba-tiba akan ada undang-undang daripada Jabatan Pengangkutan Jalan bahawa saman telah naik harga. Betul? Kadang-kadang yang dah kena saman, JPJ kata boleh diberi pengampunan, diskaun. Betul? Ada sedikit perbezaan. Kalau buat undang-undang memang 100% daripada Kongres. Boleh faham? Okey. Kongres dalam Perlembagaan Amerika Syarikat mempunyai kuasa khusus, iaitu Fasal 6. Menumpukan soal-soal kewangan dan perdagangan. Okey, menumpukan soal-soal kewangan dan perdagangan. Dapat, nanti cikgu terangkan. Catat dulu kuasa-kuasa atau bidang kuasa dia. Yang seterusnya, fasal tentang berkaitan dengan pertahanan negara, fasal yang ke-7. Okey, ini kuasa khusus. Jadi kita lihat soal kewangan. Kita lihat soal kewangan. Kuasa mengawal dan menentukan kewangan merupakan salah satu fungsi paling lama dan penting dalam Kongres. Okey. Dia berbalik kepada sejarah. Kepentingan kewangan inilah yang menyebabkan revolusi Amerika Syarikat bercogan kata tiada cukai tanpa perwakilan. Kalau kamu rujuk buku rujukan, kamu baca buku rujukan, dia ada Pesta Parti Boston, betul? Akta Stamp. Okey? Stamp Act dan sebagainya. Semua ni kerajaan England dia kenakan di Parlimen England buat, dikuatkuasakan di Amerika Syarikat. Jadi mereka kata kami tak boleh bayar cukai selagi tak ada perwakilan kami kat Parlimen England. Dari situ bermulanya tercetusnya revolusi Amerika Syarikat. Okey? Jadi ini bukan satu benda. Dari situ bermula. Dia berakar umbi dari kat situ. Jadi soal kewangan, soal pencukaian memang berada di tangan Kongres. Kongres mempunyai kuasa penuh dalam menentukan jumlah perbelanjaan. Kongres mempunyai kuasa penuh dalam menentukan jumlah perbelanjaan dan jumlah wang yang diperlukan dan jumlah wang yang diperlukan oleh presiden dan kerajaannya. Ini semata-mata untuk mengelakkan berlakunya penyalahgunaan kuasa eksekutif oleh presiden. Ini semata-mata untuk mengelakkan berlakunya penyalahgunaan kuasa eksekutif oleh presiden.
Okey, selain daripada itu Kongres juga mempengaruhi rakyat dengan menyampaikan isu-isu kepada rakyat. Okey. Yang ni tak boleh kamu masukkan sebab di luar daripada skop masa. Okey, maksudnya kalau ada sebarang isu, skandal dan sebagainya, ahli kongres atau kongres akan buat penyiasatan dan penyiasatan itu akan disebarkan. Kertas putih itu akan disebarkan untuk rakyat supaya rakyat umum mengetahui perkembangan tentang negara mereka. Boleh faham? Jelas? Okey. Menurut Perlembagaan Amerika Syarikat, artikel pertama dan ketiga, artikel pertama dan tiga, ahli-ahli dewan diberi kuasa untuk memilih speaker. Speaker kamu tahulah kan? Orang yang handle, jangan bising, boleh yang ni dan sebagainya. Okey, dan pegawai lain untuk mengetuai dewan tersebut. Speaker dipilih oleh majoriti ahli dewan dalam masa permulaan satu sidang kongres. Di Amerika, Dewan Senat dan Dewan Perwakilan mempunyai peranan masing-masing sebagai sebuah badan perundangan dan mereka ini mempunyai pegangan masing-masing dalam pentadbiran negara Amerika.